Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Tinggalkanlah hawa nafsumu di pintu tempat engkau berkhalwat, lalu engkau masuk bersendirian. Kelak engkau akan melihat siapa yang akan memesrakanmu di dalam khalwatmu nanti. Berkata para Hawariyun kepada Nabi Isa AS, ajarkan kami ilmu yang tertinggi itu. Jawab Isa, ilmu yang tertinggi itu ialah takut kepada Allah, redha dengan qada Allah Ta'ala, dan cintakan Allah. Engkau memang zindik, engkau bersembunyi di belakang maksiat kepada Allah Ta'ala, kemudian engkau tunjukkan dirimu beribadat dan berzuhud. Habis engkau ingat engkau akan selamat. Celaka engkau, bahagian rezekimu itu ada pada Allah Ta'ala. Umpamanya ada seorang lelaki di Khurasan. Dia mati cuma meninggalkan seorang dari keturunannya di Iraq. Dia punya harta yang banyak tanpa ada waris lain seorang. Itulah yang bermustautin di Iraq. Bukankah apa yang menjadi warisannya akan sampai juga nanti ke Iraq? Walaupun si orang Iraq itu tidak tahu menahu pun mengenai warisan itu. Kamu sekalian orang-orang awam yang pantas berbicara dengan kamu hanya pada soal makan, minum dan pakai sahaja. Kita pun sudah salah kan tidak? Kita pun sudah salah kerana kita sudah berbicara dengan hal-hal yang sulit yang lain dari itu pula. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau sebelum ini kita menceritakan tentang kelebihan zuhud dan perlunya ada seorang guru yang benar-benar zuhud untuk memungkinkan berjayanya tarbiyah, pendidikan, penyampaian ilmu. Dan Syekh Abdul Qadir juga menyebut tentang penting orang-orang beriman untuk mereka benar-benar mendapat ilmu yang sebenar dan sifat zuhud yang mulia itu dengan berkhalwat kepada Allah SWT. Yang dimaksudkan dengan khalwat ialah menentang jiwa, menentang kemahuan nafsu, menjarakkan diri kita dengan manusia yang tidak sehaluan dengan kita, yang tak sama dengan kita, yang orang ini sebut ni kawan-kawan toksik, ini toksik agama. Berkhalwat daripada mereka-mereka yang tak sehaluan dengan kita, yang tidak inginkan macam kita inginkan. Kita inginkan Allah dalam hidup, mereka inginkan dunia dalam hidup. Kita inginkan redha Allah, mereka inginkan redha manusia. Kita takutkan Allah, mereka takutkan manusia. Maka kita tidak sehaluan. Bila mana kita tak sehaluan, maka kita perlu mengasingkan diri kita daripada mereka. Kita duduk berkhalwat pada jalan akhirat, bermula dengan bertaubat kepada Allah dan mempelajari ilmu akhirat dan beramal dengan amalan-amalan akhirat, dan sentiasa melihat akhirat sebagai peringatan yang berterusan. Kalau ahli dunia sentiasa bercakap tentang dunia yang berterusan,
Ketika umat berpecah, mereka masih bercakap tentang dunia. Apa habuan kami, apa habuan kami. Manakala orang-orang yang jelas matlamat kehidupannya, maka dia mengetahui apa yang diinginkan akhirat. Apa yang kami perolehi dari akhirat. Apa yang kami perolehi dari akhirat. Begitu kehendak dan juga mujahadahnya. Maka bila dia berada dalam keadaan demikian, maka dia akan mengetahui bahawa syahwat dirinya itu ialah musuh utama. Kerana syahwat yang ada dalam diri yang mendorongnya untuk mengikuti syaitan, mengikuti kawan-kawan yang tidak baik, mengikuti dunia, ini semua syahwat. Apa itu syahwat? Kehendak dia. Kehendak dia. Kita hidup dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Siapa yang hidup dengan kehendaknya, syahwatnya, maka dia akan melihat kebinasaannya satu persatu. Kalau kita hidup dengan kehendak Allah, maka kita melihat bagaimana kita terselamat daripada semua perkara yang membinasakan. Umpama kita kalau belajar duduk asrama, kita duduk asrama, apakah kita akan gunakan kehendak kita ataupun kehendak pentadbiran asrama? Asrama ni dia ajar kita tidur ke berapa. Kita nak ke tak nak tidur, kita nak buat atau tak nak buat, memang waktu ni waktu tidur. Bunyi loceng, tidur. Kemudian bunyi loceng, bangun. Bukan kehendak kita bangun awal tu. Itu kehendak asrama untuk jadikan kita orang percaya. Dan kita ditetapkan makan bila. Kita tak boleh makan ikut suka kita. Okey, pukul 6.30 sampai 7 suku makan. Lepas tu masuk kelas. Dan kita tak boleh makan lagi, duduk kelas. Nanti pukul 10 bunyi loceng, rehat. Makan lagi. Nanti 10.45 bunyi loceng, masuk kelas. Masuk kelas. Dan kita bila nak belajar, bukan kita belajar ikut kita nak, ikut dia susun pada kita. Pagi ni geografi, lepas tu sejarah, matematik, pendidikan Islam, lepas tu bahasa Inggeris, bahasa Melayu, sains, sian. Apakah kita yang nak belajar waktu tu? Tak. Kita telah ditetapkan belajar waktu ni. Kemudian kita juga ditetapkan bila periksa. Kita tak boleh ni masa periksa ni saya sibuk je, saya tak nak habis. Tak ada. Lapangkan waktu, ini periksa. Siapa pun yang berkait dengan kita, dia pun kena faham kita. Mak ayah jangan ganggu kita, ini musim periksa. Mak ayah pun tak berani dekat, tak berani datang. Akhirnya budak ni pun periksa. Dan waktu keluar jadual periksa ataupun keputusan periksa pun bukan ikut kita, ikut pentadbir. Dia akan keluarkan pukul 10 pagi, baru boleh ambil result. Maka kita pun ambil. Lepas tu kita berjaya dan kita pun nak masuk universiti. Kita mohon. Kita mohon universiti macam-macam, tapi dia akan beri bukan macam kita nak. Dia akan beri. Kita isi borang UPU. Dia berkata awak ni boleh Universiti Malaya. Kita lihat bagaimana ada pihak tentu dia buat pilihan untuk kita. Ditentukan dan kita terima. Kita terima anak-anak kita diprogramkan dengan cara ni. Sebab kita tahu kejayaan. Kita nampak kesan. Tiba-tiba bila syariat programkan kita, kita tak nak ikut. Walau kesannya ialah keselamatan dunia dan akhirat dan syurga Allah SWT. Orang masuk jing, dia pun instructor. Ada seorang hamba Allah tu, dia ada duit banyak. Dia pun boleh buat jing rumah dia, tapi malas. Kata kalau buat kat rumah, dia jadi malas bersenam. Maka dia pergi jing awam. Tapi dia upah instructor. Instructor ni macam jurulatih. Okay, dia akan balik kerja, pergi gym. Instructor ni tunggu dia, dibayar berapa ribu sebulan. Ajarlah dia. Nak angkat besi mana dulu, nak tarik tali mana dulu, nak merangkak ke mana dulu. Instructor ajar dan dia tak lawan. Dia penat, instructor kata teruslah. Tak boleh, kena terus. Sampai dia dapatlah body macam dia nak. So dia nak, dia boleh ikut instructor. Hanya nak dapat badan yang seketika cantik. Lepas tu makan tanah, makan ulat dan kubur. Maksudnya, orang kata, oh, tak boleh ke Ustaz? Boleh. Nak cerita kesudahannya, taklah berbaloi sangat. Kita tuan-tuan ikut sistem dunia ni, kesudahannya taklah berbaloi sangat.
Just okay. Ikut peraturan. Tapi boleh ikut. Patuh. Ni, nak main bowling. Main bowling, dia pun buat peraturan. Pakai kasut dia. Kasut kita tak boleh. Kita pun ikut peraturan. Dia pun beritahu mainnya dekat lorong 36. Tak boleh lorong lain, tak boleh. Itu lorong kita. Dia pun beritahu kita mainnya setengah jam. Sebab awak bayar setengah jam. Kita pun main. Ikut semua peraturan dia. Bola kita masuk longkang juga. Tapi kita boleh ikut peraturan. Yang apa kita dapatlah sikit-sikit hiburan. Taklah berbaloi sangat. Apa pun atas dunia ni, bukan peraturan kita, peraturan dia. Bukan syahwat kita, syahwat dia. Tuan-tuan, kalau yang ni saya katakan semua ikut. Semua ikut, semua orang patuh. Tak ada orang berani lawan. Kadang-kadang tak logik pun peraturan. Tapi yelah tu peraturan, kita ikut sah. Dia kata macam tu, maka kita pun ikut macam tu. Bila datang syariat Allah, syariat ini nak tundukkan syahwat kita. Sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tidak akan beriman seseorang sehingga hawa nafsunya ikut apa yang aku bawa. Kita nak makan macam-macam, datang syariat kata makan cuma yang halal. Kita nak makan macam-macam, syariat kata makan yang sikit itu lebih baik, membantu ibadat. Kita nak tidur lama-lama, datang syariat kita tak boleh. Ada waktu solat yang kamu kena solat. Maka syariat menyusun makan minum kita, tidur baring kita, untuk kebaikan kita, supaya kita dapat kesenangan di hari akhirat kelak. Kita nak kaya, syariat ajar kita cara nak kaya macam ni. Tak boleh ambil duit orang, tak boleh tipu orang. Walaupun kita rasa dengan cara kita tu lebih cepat kaya, syahwat kita, tetapi syariat kata tak boleh. Ini peraturannya. Kalau tidak, kamu akan dihukum oleh Allah dengan seksaan tidak berbaloi dengan sedikit keuntungan kamu kat dunia. Oleh kerana itu, untuk khalwat yang sebenar ialah benar-benar kita jadikan bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Itu bukan kehendak kamu, itu kehendak Allah, Tuhan sekalian alam. Maknanya, kamu tak akan berkuasa untuk memperoleh apa yang kamu nak. Allah yang tentukan kehendak. Bayangkan kalau kehendak kita sama macam kehendak Allah, maka mulianya kita. Mulia kita. Kerana itu nafsu ialah musuh utama kita. Bencana besar kepada manusia ialah syahwat. Bencana syahwat. Oleh sebab itu, kalau kita nak didik diri, tarbiyah diri, tinggalkan nafsu kita. Kemudian kita mula berkhalwat, bersendirian. Maksud bersendirian di sini, tak ada lagi kemahuan kita, kehendak kita. Ini semua kehendak syarak. Tuan-tuan, waktu tuan-tuan solat subuh, maghrib, isyak, tuan-tuan solat ikut siapa? Ikut syariat lah. Kalau tiba-tiba kita solat, seorang yang pakar syariat berkata awak solat tadi tak sah, tak ada tamak nina, awak punya pergerakan lebih pada 3 kali, membatalkan. Maka kita mahu atau tidak mahu, kita kena ulang solat. Iadah, ulang solat. Atau kalau waktu solat itu sudah keluar, kita panggil qada solat. Dia berkata iadah solat selagi mana waktu solat masih ada, kita panggil iadah. Tapi kalau waktu solat dah keluar, kita panggil qada. Istilah qada bagi solat yang sudah keluar waktunya, tak kira solat sunat ke atau solat fardu. Kita tahu ini batal. Kenapa? Solat itu syariat dan ikut kehendak Allah. Maka kita solat ikut yang Allah ajar. Zuhur banyak ni, 4 lah, tak boleh buat lebih, tak boleh buat kurang. Asar juga begitu. Pada waktu kita menetap. Bila musafir, Allah izinkan boleh buat kurang 2. Boleh jamak dia, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Maka ini semua panduan syarak dengan kita membuang kehendak kita. Ini yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, tinggalkan kehendak kita dalam tempat
ketika mana kita berada dalam khalwat kita dan kita masuk bersendirian, ini masuk tanpa ada pun kemahuan kita, kehendak kita, nafsu kita, dorongan siapa, tak ada. Ia adalah apa yang Allah perintah. Ketika itu tuan-tuan sekalian, kita akan rasa apa? Indahnya bersyariat, indahnya beribadat, indahnya taat, indahnya tunduk kepada Allah, indahnya kita menjadi hambanya. Indah. Selama ni kita duk jadi hamba nafsu, hamba manusia penak kita, hina kita, kosong hati kita, derita kita. Walau wajah kita cuba menyembunyikannya dengan senyuman berjuta, namun apa yang ada dalam hati sampai masanya tidak akan mampu lagi mengukirkan senyuman. Yang ini boleh tonton berlakon, ukir senyuman, jutaan senyuman untuk menyembunyikan hati yang kosong, hati yang sepi. Silakan. Silakan berpura-pura. Kelak tiada lagi senyuman yang mampu diukir, kerana hati ini sudah tidak mampu lagi untuk berpura-pura. Dia akan zahirkan hal dia. Oleh sebab itu kita nak daripada sekarang, kita bukan kata esok, bukan kata sekarang, menundukkan hawa nafsu dan mengikut syariat. Kita nak berkhalwat dengan syariat, maksudnya bersendirian dengan syariat. Tindakan kita bukan pengaruh kawan kita, jauh sekali pengaruh syaitan, jauh sekali pengaruh hawa nafsu. Ia adalah pengaruh syariat yang mempengaruhi kita. Tetapi bayangkan kalau kita bermuamalah jual beli ikut syariat, ini halalnya. Indah jual beli macam ni. Tetapi bayangkan kalau kita tidur ikut syariat, daripada wuduk kita, membaca surah Al-Mulk, baca doa, kita berzikir sebelum tidur, dan kita tidur. Indahnya tidur kita. Bayangkan kita bangun dari tidur, lalu kita membaca doa tidur, kita menyebut nama Allah SWT, kita berwuduk dan kita solat 2 rakaat ringan. Kemudian kita bersegera ke rumah Allah, masjid, untuk berjemaah. Indahnya hidup ini bila ia bukan lagi kehendak kita. Ini dia khalwat sebenar. Bukan khalwat tu kita nak masuk dalam gua, kita nak cari air terjun, kita nak pergi tempat orang tak pergi. Bukan itu. Kerana kita kena tahu bahawa kita akan hidup bersama orang, kita akan hidup bersama manusia. Maka hidup kita bersama manusia bila orang nampak seperti syariat berjalan. Atau kalau para sahabat dulu, mereka dikenali sebagai Quran yang berjalan. Mereka ialah Quran-Quran yang berjalan. Mereka ialah surah-surah yang berjalan. Mereka ialah ayat-ayat yang berjalan. Mereka ialah perintah-perintah Allah yang berjalan. Dan mereka ialah larangan-larangan Allah yang berjalan. Maksudnya, kehidupan mereka diselubungi dengan perintah Allah. Kalau kita nak macam tu, kalau saya seorang ayah, saya tidak mahu ada kehendak saya, tapi kehendak syariat. Bangunkan anak saya solat subuh, berkata-kata baik dengan mereka, mewasiatkan dengan wasiat iman kepada mereka, mengajar mereka takutkan Allah, dan sekian perkara yang akan menjadikan mereka dekat. Ini khalwat yang sebenar. Jadi bila Syekh Abdul Qadir memulakan, kita mulakan semalam bercakap tentang zuhud, kadang bercakap tentang kesan zuhud dalam kehidupan. Dan bila mana zuhud tu tak ada, maka ahli zaman kita semuanya akan rosak. Khususnya bila zuhud itu tidak ada pada seorang guru, dan zuhud itu tidak ada pada seorang bernama suami, atau bernama isteri, atau bernama ayah dan ibu, maka rosak, binasa keluarganya, kerana dia tidak mampu menyampaikan pada anaknya apa yang akan menyinari hidupnya. Kemudian lepas Syekh Abdul Qadir menyebut tentang khalwat, maka bila menyebut tentang satu lagi ilmu, dia panggil ilmu tinggi. Ilmu tinggi, maksud ilmu tinggi ni ilmu paling top. Kita kan bila nak start belajar, nak belajar ilmu apa, ada orang melihat bila dia mula mendapat hidayah Allah, Allah beri hidayah. Saya selalu ingatkan, bila Allah beri hidayah, maka simpan elok, kerana hidayah akan dicuri ramai pencuri dia. Hidayah ni boleh dia ambil balik,
Dan hidayah ini boleh gelincir. Bahkan antara benda yang paling besar dalam hidup kita hidayah. Jauh lebih besar daripada kenikmatan dunia, pangkat, rupa paras yang elok, tu badan yang sihat, jawatan yang tinggi. Kerana semua ini kalau tak ada hidayah, maka tak berguna langsung. Bila Allah beri hidayah, ini keajaiban. Bayangkan daripada bilion manusia Allah pilih kita. Ini sebenarnya karamah. Hidayah. Maka bila kita ada hidayah, yang nak ambil hidayah kita ni ramai nak ganggu. Syaitannya, syahwatnya, dunianya, kawan-kawan yang jahat. Maka hidayah wajib kita pelihara dengan doa, dengan ibadat, dan dengan mencegah diri kita daripada melakukan perkara yang menghilangkan hidayah, yakni maksiat. Jadi bila kita dapat hidayah ni tuan-tuan, kita macam nak start, nak belajar apa dulu. Siapa-siapa pun bila dia taubat, dia nak jadi baik, dia mula ingat akhirat. Saya nak belajar ilmu apa dulu? Ada kata awak belajar ni ilmu tauhid. Ada kata kena belajar fiqh solat, fiqh taharah. Ada kata awak kena belajar untuk duduk dan kuliah dulu. Kalau kata saya ni tak nak tahu nak belajar ilmu apa dulu ni, nak start mana tu? Ada di kalangan orang kata tak, awak belajar duduk majlis ilmu je dulu. Ilmu apa itu? Nombor 2, nombor 3, nombor 4. Belajar duduk dulu majlis ilmu. Di situ awak akan tahu awak nak mula kat mana. Maka lihat, bila kita ni ada kecenderungan nak ilmu paling tinggi. Kalau belajar silat tahap level paling tinggi. Kita nak. Semua manusia dia suka sesuatu yang akan jadikan dia angkat pada orang, lebih pada orang. Maka berlaku satu kisah. Hawariyun. Mereka bertanya kepada guru mereka dan rasul mereka, Nabi Isa AS. Wahai Nabi Allah, ajarlah kami ilmu tinggi. Ilmu paling tinggi sekali ajar. Ya, kerana mereka bila berjalan dengan Nabi Isa AS, banyak mukjizat yang dilihat. Dan mereka juga banyak minta Rasul Nabi Isa tunjuk mukjizat. Kita kalau sebut Hawariyun, maksudnya ialah pelajar-pelajar Nabi Isa AS. Talamizah Isa bin Maryam. Itu makna Hawariyun. Pelajar-pelajar Nabi Isa. Atau bahasa mudah ialah pengikut setia. Dan memang sebagaimana disebut dalam hadis, maka min nabiyyin illa wa qad kana lahu hawariyun wa ashabun yahtaduna bihadihi wa istannuna bisunnatihi. Tidak ada nabi dan rasul yang Allah bangkitkan melainkan bersamanya ada kawan-kawan dia, sahabat-sahabat dia. Yang kawan-kawan dan sahabat-sahabat ini akan mengambil hidayah dia. Maksudnya belajar daripada dia untuk menjaga hidayah dan mengikut sunnah dia. Setiap Nabi dia ada hawari. Cuma bila kita sebut Nabi Muhammad SAW, anak-anak murid Rasulullah dipanggil sahabat. Sahabat. Anak murid Nabi Isa, penjaga syariatnya, disebut hawari. Hawari ni maknanya ialah penyokong kuat. Maknanya orang setia. Satu ketika Nabi SAW mendapat berita Yahudi Quraizah khianat Rasulullah dengan pakat dengan musyrikin Mekah dalam perang Ahzab. Nabi dapat berita, belum sahih lagi. Maka bila Nabi dapat berita, Rasulullah pun nak suruh seorang spy check. Lalu kata Rasulullah, "Man ya'tini bi khabarihi?" Siapa boleh bawa berita ni? Pergi kat Banu Quraizah, betul ke dia khianat kita? Bukan senang dalam situasi perang. Semua sensitif. Lalu kata seorang sahabat, "Ana ya Rasulullah." Lalu jawab Nabi SAW, "Siapa yang akan bawa berita tentang pengkhianatan Quraizah?" Nabi tak paling pada orang kata, Saya."
Lalu kata sahabat ni kata, ana ya Rasulullah, saya. Lalu Rasul melihat, dia ialah Zubair bin Awam. Maka Rasul kata, likulli nabiyyin hawari, ataupun inna likulli nabiyyin hawariyan wa hawari Zubair bin Awam. Setiap nabi dia ada pembantu setia, dan pembantu setiaku ialah Zubair bin Awam. Maka Zubair dia pergi seorang diri je, tanpa rasa takut, untuk cek betul tak Yahudi Quraizah khianat orang Islam. Dia pergi seorang diri, menyerongkan maklumat, dan berjaya dapat maklumat, maklum pada Nabi SAW, maka confirm Rasulullah, Quraizah khianat, dengan berpakat di belakang Rasulullah dengan Quraisy Mekah dan Arab yang mengepung Rasulullah, dipanggil Arab Watafan atau dipanggil tentera Ahzab. Ini maksud Hawari. Baik, tapi kita bila sebut Hawari, dia lebih popular dengan sahabat Nabi Isa AS, Hawari, yang jumlah mereka ni 12 orang, dan seorang pengkhianat yang mengkhianati Nabi Isa AS. Hawari ni dia sentiasa ikut Nabi Isa AS. Perkataan Hawari memberi maksud putih, bayak. Sebab Hawariyun ni makna putih, sebab mereka ini orang yang sentiasa menjaga hati mereka, membersihkan badan mereka, maka disebut putih. Putih ni kan lambang kebersihan. Dan kerana mereka juga mencari income mereka dengan basuh baju. Hawariyun ni pekerjaan mereka ialah basuh baju, atau zaman sekarang namanya dobi. Dan tujuan mereka basuh baju bukan sekadar nak dapat rezeki daripada hasil tangan mereka, tapi melaksanakan satu tuntutan ibadat, membersihkan pakaian orang untuk mudahkan orang ibadat. Kan dulu saya sebut, kita kalau buka kedai makan, niat kita fardu kifayah bagi makan yang baik, maka ini pahala besar. Sama juga kalau kita buka kedai dobi, kita nak tolong bersihkan pakaian orang dengan sesuci-sucinya sampai orang boleh solat tanpa ragu-ragu, pahalanya besar juga orang yang kerjanya dobi ni. Kita ke Mekah kan, kita tahu peranan dobi. Kain ihram kita basuh, jubah, lalu mudahkan kita beribadat. Kalau niat dia nak tolong tadi, dia dapat pahala selain daripada dapat duit. Dan kenapa Hawari ni dia bekerja? Kisahnya bila dia berjalan dengan Nabi Isa, sentiasa bila sampai waktu rehat, makanan ada. Sampai waktu rehat, makanan ada. Mukjizat, makan. Lalu kata mereka, Masya Allah, hebat, kami sentiasa at-ta'an muhayya' lana, makanan sentiasa ada depan kami. Ajaib. Lalu kata Nabi Isa, mau tak kau aku beritahu apa yang lebih baik pada ni? Ini jauh lebih ajaib. Nak kamu makan dengan hasil tangan kamu sendiri. Setiap itu mereka mula kerja basuh baju. Kita tengok ya, duduk, kita tahu ada makanan macam ajaib, seperti kita rasa Allah dah muliakan kita. Kalian bisa tak? Makanan yang lebih ajaib pada itu, kamu kerja sendiri, kamu beli makanan sendiri dan kamu makan. Itu ajaib. Kenapa? Kamu dapat pahala dan penghasilan makanan. Yang kita duduk tu dapat makanan, tak dapat pahala tu. Tapi kalau kita cari duit, dengan duit kita beli makanan, proses tu kita dapat pahala, itu jauh lebih baik. Hawari ni ikut Nabi Isa, dia belajar bahawa walaupun saya katakan tadi mukjizat-mukjizat ini semua mulia, tapi Nabi Isa nak tunjuk apa yang lebih mulia pada itu. Apa yang lebih mulia pada itu daripada apa yang kamu nak. Ada orang, tuan-tuan, dia nak hidup mudah, dia lupa pada usaha dan kesukaran, itulah pahala yang banyak. Akhirnya dia menjadi peminta sedekah untuk hidupnya mudah. Dia lupa kalau dia bekerja sedikit walau dapat sikit, itu jauh lebih mulia daripada dia meminta. Maka Hawariyun ini, mana pun Nabi Isa pergi, mereka jalan, mereka ikut. Yang berjumlah 12 orang ini. Sehingga Allah Ta'ala cerita dalam Quran kisah mereka. Kemuncak kisah mereka ada dua yang menunjukkan mereka, dan Allah sebut dalam Quran tentang golongan Hawariyun. Yang pertama,
ketika mana mereka di pulau, Nabi Isa AS dia mendapat maklumat bagaimana Nabi Allah Yahya AS dibunuh oleh Raja Herodes dengan cara digegaji kepala terbelah dua. Sebab Nabi Yahya menentang Herodes yang nak berkahwin dengan anak saudaranya sendiri, menyatakan ia haram, dan raja ni cukup marah. Lalu si ibu ni, dia punya adik-beradik dia, kakak dia, sebab raja nak kahwin dengan anak saudara, kakak dia cakap dengan anak perempuan dia, kau bisik dengan pak saudara kau yang merupakan suami kau, nak hadiah. Hadiah apa? Kepala Nabi Yahya. Dia punya jahat. Kerana Nabi Yahya ini dia berceramah di Baitul Maqdis, menyebut perlakuan jahat ini. Maka tak ada orang berani. Kata ulama, kita nak tahu keberaniannya bila dia berhadapan dengan orang yang dikuasa. Di situ kita tahu dia berilmu. Tapi dalam keadaan biasa kita nampak sama je. Waktu dia berhadapan kuasa, dia tahu akan hilang kepala, akan mati, dia bercakap. Ini luar biasa. Nabi Allah Yahya AS, seorang Nabi, seorang Rasul, ditangkap, digegaji kepala. Dan maklumat itu sampai pada Nabi Isa AS. Dan Nabi Isa dia antara juga yang menentangnya. Tapi Nabi Isa dia menentang, dia tak macam Nabi Yahya. Nabi Yahya terus cakap. Maka Nabi Isa AS mula melarikan diri untuk menyelamatkan agama. Lalu membawa bersamanya teman-temannya, Hawari atau Hawariyun, 12 orang ni ikut. Nabi Isa akan berpindah ganda. Oleh kerana raja memburunya, maka susah mereka nak dapat sumber makanan. Agak suka. Lalu bila sampai peringkat susah sangat, kelaparan, lalu Hawariyun ini berkata Nabi Isa, ya Allah, rakamkan percakapan ini dalam suratul Maidah ayat 112 hingga 115. Apa kata Allah Ta'ala? إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. Dan ketika mana Hawariyun berkata, wahai Isa bin Maryam, boleh tak Allah turunkan hidangan dari langit? Apa sangat ni? Boleh tak? Dan Nabi Isa bila dengar Hawariyun cakap macam tu, dia tercengang. Dia kata, qalat taqullah in kuntum mu'minin. Hati-hati dengan apa yang kamu cakap. Kalau benar kamu orang beriman. Kenapa Nabi Isa kata begitu? Sebab dia kata, boleh tak Allah macam tidak meyakini? Boleh tak Allah turunkan? Apa tak boleh? Dia Allah. Kenapa pula tak boleh? Allah boleh tak nak buat? Kenapa tak boleh? Maka sebab itu Nabi Isa kata, taqullah in kuntum mu'minin. Takut sikit Allah. Jangan silap bicara tentang Tuhan. Jangan silap bicara. Kerana meragui kekuasaan Allah itu kufur. Lalu Hawariyun, dia tak bermaksud demikian. Maka Hawariyun berkata balik pada Nabi Isa, qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'innu qulubuna wa na'lamu an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Wahai Nabi Isa, kami bukan meragui. Kami tahu Allah berkuasa. Tapi kami lapar. Kami nak makan. Dan kami juga nak diperlihatkan kepada kami bukti kebenaranmu sebagai Rasul. Dan kami akan menjadi saksi kuat atas apa yang kami lihat. Tujuannya untuk kami jadi saksi. Dia nak jadi saksi kena tengoklah dulu. Tengok dulu. Macam kalau contohlah, kita kerja kedai makan. Kita kerja makan, makanan macam-macam. Customer tanya, makan apa sedap? Tapi kita tak pernah makan, kita nak jadi saksi macam mana? Kita tak pernah makan. Kita kerja, bos kata tak dibenarkan makan. Awak cuma kerja kedai makan. Pelanggan dia akan tanya, dia nak tanya makan apa sedap sekali? Saya pun tak tahu, saya pun tak pernah makan. Dia tak jadi saksi. Kalau dia kata, oh yang sedap ni, sebab saya dah pernah makan, memang sedap. Memang sedap ni, dia dah makan. Maka dia saksi untuk melariskan lagi kedai. Jadi orang yang kerja kedai makan, memang dia kena makan semua. Jadi orang buka kedai, dia kena pastikan pekerja dia makan semua makanan dia, supaya dia jadi saksi.
Nanti dia kata, bila pelanggan tanya, air apa sedap? Air paling sedap saya minum air ni. Ni memang power air ni. Ni air teh 5 layer. Air teh 3 layer. Sedap saya minum. Memang gaji saya pun habis beli air tu je. Kata pekerja ni. Kita customer terus je. Pekerja ni saksi. Kerana sebaik-baik saksi itu yang dekat dengan dia. Maka kata Hawariyun, kami, wahai Nabi Isa, sebab nak jadi saksi, kamu ni memang benar, kami tengok sini mukjizat yang berlaku. Lalu kata Nabi Isa sambil dia dah tahu tujuan Hawariyun minta makanan, pertama sebab lapar sangat, yang kedua supaya tenang hati melihat kebesaran Allah, yang ketiga menjadi saksi atas kebenaran kerasulan Nabi Isa AS. Lalu kata Nabi Isa, qala Isa ibn Maryam, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana idan li awwalina wa akhirina. Kata Nabi Isa AS, ya Allah, angkat tangan, ya Allah, turunkan kepada kami hidangan dari langit supaya ia menjadi perayaan kami dan menjadi tanda kebesaran-Mu, ya Allah, kepada orang yang hadir di sini dan orang yang selepas kami. Wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin, dan berilah rezeki kepada kami, engkau lah sebaik-baik yang memberi rezeki. Baik, bila Hawariyun diminta hidangan dari langit, ini benda besar. Tuan-tuan, kalau kita minta dengan Allah hal dunia yang besar, yang kita dapat lain daripada orang lain, maka kita juga kena ingat dia punya akibatnya juga besar. Siapa yang dapat dunia banyak, akibatnya juga besar. Kalau disilap, besar akibat. Sebab itu Allah jawab. Allah kata apa? Qala inni munazziluha alaikum. Baik, aku akan turunkan. Tapi kata Allah, faman yakfur ba'da minkum, siapa yang kufur selepas aku dapat berikan padanya ini, dia kufur, fa inni u'adzibuhu azaba la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Kalau dia tak bersyukur pada aku dengan apa yang didapat yang besar ini, akan ku azab kepadanya azab yang tak pernah aku beri pada mana-mana orang. Para ulama ambil istimbak, tata dunia ni kalau kita minta dengan Allah macam-macam, banyak pula tu kita minta, boleh. Tapi bila kita tidak syukur pada Allah, maka tunggu akibat yang dahsyat. Ini Qarun, dia minta kaya sangat, tapi dia tak bersyukur, akhirnya bumi menelan dia dengan azab tak pernah dibuat pada yang lain. Dan kita pun sama. Bila kita minta dunia itu banyak, kita kalau minta akhirat banyak tak apa, minta dunia banyak, maka hati-hati. Bila syukur tidak ada pada dunia yang kita dapat dari Allah, tunggu akibat yang dahsyat. Ini pemimpin tertinggi negara, dia dapat jawatan, dia lupa syukur pada Allah, maka dia akan berada pada kandang yang hina, lebih hina pada rakyat dia. Lihat pemimpin dia tak betul lah sekali, paling hina, dia buru, tak boleh, dia terima mana-mana negara tak nak terima dia. Rakyat lain boleh diterima sebab dulu dia pernah dapat nikmat paling besar, lalu dia tak bersyukur pada Allah, lalu dia jatuh kat mana-mana pun dia tak boleh pergi. Negara ni nak tangkap dia, negara ni nak umbang dia, negara ni nak ananya dia, maka dia tak pergi mana-mana. Itu tentang dunia. Jadi Hawariyun ni cerita dalam Quran surah Al-Maidah, keistimewaan mereka. Lalu bila mereka dah jadi saksi, lalu mereka minta pula ilmu pula. Tadi minta makanan paling power kami nak, dari langit turun terus masak. Lalu mereka juga tanya pada Nabi Isa, wahai Isa, boleh tak ajar kami ilmu pula, ilmu tinggi sekali. Sebab mereka tengok macam-macam mukjizat Nabi Isa yang saya sebutkan tadi, termasuk Nabi Isa berjalan atas air, mereka tengok. Dia kata, boleh tak kami nak jalan? Boleh. Kamu yakin pada Allah, kamu jalan. Bukan kalau kamu lebih yakin pada itu, kamu berjalan atas angin. Keyakinan kamu. Maka Hawariyun diajar ilmu keyakinan. Jadi mereka pun naklah ilmu-ilmu tu. Lalu kata Nabi Isa, ada 3 ilmu tinggi. Yang pertama, ilmu tersebut ialah takut pada Allah. Itu paling tinggi sekali. Ilmu tertinggi, tuan-tuan, takut Allah. Takut Allah inilah mendorong kita buat yang Allah suruh, meninggal apa yang Allah larang. Berhati-hati dalam kehidupan kita. Takut. Kita ilmu tinggi,
Apa sekali ilmu tinggi? Tasawuf tinggi sekali Ustaz, hakikat makrifat. Tak, itu cuma perkataan istilahnya. Yang sebenar-benar ilmu apa? Takwa Allah. Jangan bermain istilah hakikat makrifat. Itu cuma istilah. Hakikat sesuatu ilmu menghasilkan takut pada Allah. Siapa pun dia dapat ilmu yang menjadikan dia takut pada Allah, dia dapat kemuliaan itu. Allah Ta'ala bila puji ulama, bukan sebab ilmunya, tapi kerana takutnya pada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang benar-benar takut pada Allah dengan hambanya ulama. Maksudnya ialah ulama ni, dia sampai peringkat dia takut Allah, maka itulah dia ulama yang Allah muliakan dia. Tapi kalau tak takut Allah, dia ilmu banyak tapi dia banyak buat benda yang dilarang, dia buat benda yang Allah Ta'ala tak suka, maka azabnya lebih besar. Sebab ilmunya sepatutnya menjadikan dia takut pada Allah. Tentang kita duduk mengaji siang malam pagi petang, kita nak hasil benda ni lah, takut pada Allah. Takut pada Allah lah bila kita dengar ni haram, kita nak buat. Tanah orang walau seinci haram, kita tak berani ambil tanah orang. Ada seorang hamba Allah, dia ni cerita zaman dulu, dia jemput tetamu makan rumah dia. Maka sudah makan, basuh tangan. Cara dulu nak basuh tangan, dia akan ambil tanah, pasir, dia akan gosok dekat tangan dulu. Kemudian baru basuh air, dia tak bau. Saya pun dulu buat macam tu lah, zaman kita kecil tu. Kalau kita makan benda berminyak ke apa, kita ambil tangan kita, taruh pasir, kita buat macam ni. Dia hilang semua minyak, bau. Kemudian baru kita basuh air. Itu cara tradisional, cara orang dulu. Dia tak payah beli sabun. Dia kalau kita buat semua, bankrupt lah semua sabun. Jadi ada seorang ulama, orang soleh, dia sudah makan, dia ambil, tapi dia lupa tu tanah kawan, tanah orang lain. Dia lupa, dia ambil banyak tu, tak luak pun tanah orang, tapi dah nama benda orang lain punya. Biar luak tak luak pun orang punya. Dia pun tak sedar, kenapa aku buat macam tu. Sebab kadang-kadang tuan-tuan, benda yang kecil-kecil kita macam tak kisah sangat. Kita rasa tak jejah apa, tak jejah apa. Lalu dia buat, dia rasa ya Allah berdosa. Dia jumpa Tuhan, dia minta maaf. Tuhan dia kata, Tok Guru Allah, apa benda sangat kecil. Tetapi walaupun dia maafkan, dan ini kata setakat pasir tak luak apa. Kalau kita pergi tempat orang, kita ambil tanah segenggang, tuan rumah marah tak agak-agak? Tak marah, ambil lah berapa genggang pun. Kalau nak sarapan sekali tanah tu pun kita tak marah, ambil lah, buat sarapan ke tengah hari. Sikit, ya benda sikit. Tapi yang dikesali lah buat benda tu tanpa fikir hukumnya. Itu satu kesalahan besar. Kita tentu bila buat benda, walaupun orang halal, yelah halal, halal Ustaz, okey, betul, tapi keberanian kita buat benda tu menunjukkan kita kurang takut pada Allah. Kita kena takut pada Allah Ta'ala. Dia takutlah kita tak berani ambil hak orang, walaupun kadang-kadang dia pun akan halalkan. Tak, tuan-tuan pokok membelang dia, tak kita ambil buah sebiji, dia tak marah dia. Siapa nak marah? Kedekut no. Kalau marah ni kita boleh marah balik, kedekut sungguh haji, ambil satu kan luar. Tapi perbuatan itu tak layak bagi orang yang ada sifat orang nak dia. Walaupun dia tahu ni diberi, ni takkan tak beri, aku tok guru dia, pun tak layak bagi dia untuk buat. Walaupun kalau tok guru takkan nak, tok guru petik sebiji, saya ambil buah, tak apa Ustaz nak ambil pokok-pokok sekali pun boleh. Maksudnya tak kisah tok guru kita pun mereka tak berani, tak pun tahu, walaupun tahu anak murid ni izin. Tapi bila kita latih macam tu, nanti kita akan terbiasa dengan tempat lain juga. Maka kita tak berani, kita kata jangan. Sekali-kali jangan. Kerana takut Allah. Ni ilmu tinggi. Sebab tu kita kalau tengok orang dia takut Allah, dia ada ilmu tinggi. Walau tak mengaji universiti pun, dia takut Allah, dia tak berani ambil orang, dia tak berani buat benda haram, dia tak berani buat sekian-sekian, dia takut. Ni kalau mati su'u khatimah. Yang kedua ilmu tinggi, kata Nabi Isa AS, ialah redha dengan qada Allah. Kita tengok dalam hidup kita, qada Allah ni datang bagaikan ombak yang tidak pernah berhenti.
Cuma bezanya kecil dan besar. Kadang-kadang ombak tu kecil, kadang besar. Kadang besar sangat. Takdir Allah pada kita ni tiap-tiap hari datang. Berlaku. Ada yang kita suka, ada yang kita tak suka. Ada yang dia berat, ada yang lebih berat. Ada yang tak pernah kita fikir, kenapa jadi kepada aku, tak jadi pada orang lain. Tak pernah terfikir pada usia macam ni terkena ujian ini. Tak pernah terfikir. Dah lama bina rumah tangga 20-30 tahun, sampai tahap kena cerai. Tak pernah terfikir buat akhir macam ni. Takdir Allah. Kita ada dah kita latih dah, dia berjaya masuk universiti, tiba mati. Dan kadang kita bayangkan anak kita ni akan kahwin, kita dapat cucu, anak kita bekerja, kita mungkin akan disponsor pergi Mekah, pergi haji. Anak kita dah berjaya, tiba anak ni mati. Pada usia yang kita harapkan sesuatu datang daripada dia. Berat takdir tu. Tapi bila Allah Ta'ala nak berikan kemuliaan seseorang, dia boleh terima takdir itu. Dia boleh menerimanya dengan sabar, dengan redha, bukan dengan suka. Itu lebih baik. Ini Fudail bin Iyad. Dia ada anak seorang, bagus, anak dia comel, alim, hebat. Bukan anak ni lebih alim pada dia, namanya Ali. Tiba anak dia mati. Anak dia mati dalam keadaan dia mengharapkan anak dia ganti dia. Maka dia sedih. Tapi sampai masa dia ketawa. Kenapa Syekh? Kenapa ketawa? Kerana aku redha dengan takdir Allah. Aku nak suka. Ini baik untuk aku. Baik. Dan bayangkan tahap itu, melihat takdir Allah itu baik. Sebagaimana kita bila dapat berita gembira, kita ketawa. Orang beritahu, Haji dah ni terpilih untuk sekian, kita mau ketawa. Ya ke? Ketawa. Kerana suka kita dengan takdir Allah. Tapi bila datang benda tak baik, kenapa kita tak rasa yang sama? Menunjukkan kita redha. Yang ni kita ketawa, cuma ada habuang dunia. Yang kita tak tunjuk ketawa tadi, habuang besar akhirat kelak. Lebih besar. Yang kita duk gembira dengan takdir yang kita suka ini namanya cash money. Yang kita tak bersuka tu, itu namanya kita kata bayaran tertunda yang besar. Payment tu lambat sikit tapi besar. Tuan-tuan tanyalah kontraktor, kalau payment tu lambat, mesti besar payment tu. Yang jenis cepat-cepat ni, payment kecil. Dia sampai peringkat payment ni juta-juta. Memanglah lambat sikit 2 tahun, 3 tahun. Dan kita pun kadang-kadang dah claim tinggi sebab dah lama tunggu ni, terus claim tinggi. Dapat sekali senyum lebar kita. Tentang pahala Allah bagi, Allah simpan. Allah tak bagi cash kat dunia, Allah simpan. Kita dah sebut kenapa pahala ni Allah simpan akhirat, tak beri kat dunia. Sebab dunia ni kecil, pahala tu besar. Tak akan muat dunia ni dengan pahala seorang yang buat. Jangan kata semua orang buat pahala. Besar pahala. Dan pahala tu pula sifatnya kekal. Dunia ni tempat binasa. Siapa pun yang ada di dunia ni dia akan binasa. Siapa pun. Nabi bila dia singgah kat dunia, dia berada di dunia, maka Nabi pun akan binasa, yakni mati. Semua benda yang berada kat dunia ni dia akan mati semua. Tak kira benda apa. Itu hukum dia, fana. Sebab itu pahala dia tak letak kat dunia. Sebab dunia ni akan hancur. Pahala tu tak hancur. Pahala tu kekal. Maka Allah bagi pahala. Jadi orang yang mendapat takdir yang dia tak cocok dengan nak, kalau dibayangkan, ya, ini memang bukan bayaran cash yang kita nak, tapi tunggakan yang menguntungkan kita, gandaan dia. Maka paling minimum kita menerima takdir Allah, sabarlah. Itu paling minimum. Dia naik sikit tangga, redha. Dia naik atas sekali, gembira. Saya bergembira dengan takdir Allah ini. Sebagaimana saya kata, kita gembira dengan takdir kalau benda itu bagus. Kita periksa dapat sebelah A, contohlah dalam madu, kita pun seronok. Kenapa? Ini takdir Allah yang menggembirakan. Tiba misal kata dapat periksa next, periksa pula sebelah E, kita juga seronok. Ini takdir Allah yang baik untuk saya. Agak sukar kerana kita belum sampai tahap tu, tapi kita sabar dan redha, ini mungkin baik. Tapi masih lagi kita menanggung kesah sakitnya takdir yang kita tak suka, kan nafsu ni.
Bila dapat benda tak suka, dia mencederakan hati kita. Bila dapat hati ni tak, dicederakan. Nafsu kita yang buat. Sebab nafsu kita kuat. Kalau nafsu kita boleh ditundukkan, dapat benda tak baik, dia tak boleh cederakan hati kita. Kita tetap lapar, gembira, melihatnya baik, bagus. Ini ilmu tinggi. Yang ketiga ilmu tinggi, kata Nabi Isa AS kepada muridnya, ialah cintakan Allah. Mahabbatullah. Cinta pada Allah menjadikan seorang buat kerana cinta. Maka setiap ibadat yang dilakukan datang rasa manisnya, datang rasa lazatnya, datang rasa rindunya, datang rasa syahdu khusyuknya, datang keinginannya untuk buat lagi dan lagi dan lagi sampai bertemu Tuhan. Kalau kita contohlah, kalau nak rasa benda ni mahabbah, sikit-sikit mahabbah kita ada. Kita kalau pergi Mekah naknya pergi lagi, itu mahabbah. Nak pergi lagi, nak pergi lagi. Ya, seterusnya. Kita tuan-tuan bila boleh cium Hajar Aswad, naknya cium lagi. Berasak-rasak ni cium, nak cium, nak cium lagi. Kita boleh masuk Raudhah, ya Allah, seronok boleh masuk Raudhah, doa. Rindunya untuk kita masuk lagi. Itu mahabbah. Beratur ni panjang, nak masuk apa? Raudhah. Masuk Raudhah, beratur panjang, sejam, 2 jam boleh masuk. Masuk tu seronok tak? Seronok. Seronok itu dorongannya apa? Cinta pada Allah. Tempat ni yang Allah sebut kemuliaannya melalui lidah Nabi SAW. Maka ini mahabbah. Jadi orang yang mahabbah ni tuan-tuan, dalam ibadat tak terasa beban. Tanda dia. Dalam ibadat rasa kemanisan. Dalam ibadat rasa kerinduan. Rindu. Tuan-tuan, kalau kita benda yang kita sayang, pisau sekejap Allah rindunya, saya nak ni. Kerinduan. Dan dengan tanda seorang itu mahabbah, bahawa dia akan bersyukur dengan apa yang dia dapat. Syukur sungguh-sungguh. Sebab dia memang suka benda. Alhamdulillah, Alhamdulillah, seronok saya. Tanda orang bermahabbah, maka zikirnya menyebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan tanda orang itu mahabbah, maka dia akan menceritakan pada orang lain untuk berkongsi. Tuan-tuan, bukankah kita kalau cerita duduk dengan orang sembang, kita cerita benda yang kita suka? Anak saya tu baik, anak saya ni. Sebab anak kita sayang. Orang rumah saya kalau masak sekian-sekian, suami saya ni selalu ajak saya jalan, cuti ajak jalan. Tak cuti pun dicutikan supaya boleh jalan. Kita punya seronok. Kita akan cerita. Kita akan cerita. Maka perbualan kita tentang Allah. Orang bercakap tentang Allah, bercakap tentang akhirat, kerana dia ada mahabbah. Kita duduk sembang cakap bab dunia, sebab itulah mahabbah kita. Kita kan duduk kawan-kawan sembang apa? Makan, minum. Itulah mahabbah kita. Seronok saya makan sini, makan situ. Sebab cinta. Kalau boleh nak repeat lagi. Kita pun cerita ke kawan, nanti pergi tau. Tak pergi, rugi. Ni kalau mati terbuka mata ni, kempunan. Kita punya ayat. Kononnya ni, sedap. Tentu orang bila dalam mahabbah, dia akan bercakap benda apa yang dia suka. Mereka cakap akhirat. Dia bercakap tentang akhirat, bercakap tentang seronok ibadat. Ini tanda-tanda mahabbah. Ibadat tidak terbeban. Ibadat dia buat ada kemanisan. Ibadat dia ada kerinduan dia. Dan ibadat yang dia sentiasa syukur. Dan ibadat yang dia lakukannya sentiasa nak cerita ke orang dengan maksud berkongsi supaya orang juga buat benda yang sama. Dia nak orang buat benda yang sama. Ya, sebab kita kalau dapat sesuatu, kita pun nak orang buat macam tu, dapat benda tu. Kenapa kita ni sayang kawan-kawan kita? Kalau kita nak dia juga dapat. Macam saya katakan, ni seorang kalau makan makanan sedap, dia cepat-cepat share biar orang tahu inilah kedai sedap. Dia pun pelawa kawan dia. Tetapi bila kita dapat kasih sayang Allah, kita akan ajak manusia pada Allah. Sebab itu para Nabi, para Rasul, apa yang mendorong mereka mengajak manusia pada Allah? Selain daripada perintah Allah, selain daripada mereka ni Rasul, kerana kasih sayang mereka pada Allah. Cinta mereka pada Allah menyebabkan mereka mengajak manusia pada Allah. Dengan sungguh-sungguh. Siang, malam, pagi, petang, itu yang mereka fikirkan. Duk fikir macam mana nak ajak orang, macam mana ni? Itu yang dilakukan oleh para Nabi SAW. Dan siapa punya sifat demikian, maka ternyata dia punya mahabbatullah. Dia akan menyeru manusia kepada Allah Ta'ala. Baik, ini 3 ilmu yang tinggi. Nabi Isa AS bila beri kepada Hawariyun ilmu tinggi. Hawariyun ni dia, macam saya katakan tadi, dia tengok banyak mukjizat.
Antara orang yang paling banyak tengok mukjizat di kalangan yang beriman pada rasulnya ialah golongan Hawariyun. Bukan sekadar hidangan langit, hidangan tersedia, melihat pialang atas air, melihat Nabi Isa menyembuhkan orang sakit, even menghidupkan orang mati. Hawariyun semua tengok secara live. Orang lain cuma mendapat berita fulan bin fulan bin fulan. Dia live. Dia mengikuti Nabi Isa AS. Namun Nabi Isa beritahu yang ni semua bawah. Yang tinggi sekali bila sepanjang kamu ikut aku, datang takut pada Allah. Sebab ini yang berlaku ni semua kuasa Allah. Sepanjang kamu ikut aku, kamu akan terima takdir Allah. Baru takdir Allah, aku akan dianiaya. Bayangkan ni anak murid yang ikut, yang tengok mukjizat. Hatta melihat mukjizat belum tentu menjadi jaminan seorang itu kekal dalam iman. Belum. Akhirnya salah seorang murid Nabi Isa bernama Yahuda mengkhianati gurunya dan rasulnya dengan memberitahu kepada Raja Herodes mana tempat persembunyian Nabi Isa. Akhirnya Nabi Isa diserbu. Sebelum Nabi Isa diserbu, maka Allah Ta'ala mengangkat Nabi Isa ke langit dan menjadikan muka pengkhianatnya sama seperti muka Nabi Isa. Maka bila datang serbuan, bila serbu ni kan dia macam nak ada kelang kabut macam tu, tu nampak iras-iras, terus tangkap, terus dihukum. Sebab yang kenal mereka cuma 11 orang ini atau 12 orang ini yang betul-betul mengenalinya. Yang lain tak tahu apa. Maka bila ditangkap, lalu dibunuh orang yang khianat. Sebab itu selalu dikatakan, yang khianat tidak pernah akan berjaya. Orang yang mengkhianati orang dengan tujuan keuntungan dia dan mendatangkan mudarat pada orang lain, akan disebut oleh Allah, wala yahikum makrus sayyi illa bi ahli. Tidak akan mendapat kejahatan melainkan orang yang merancang kejahatan. Orang yang merancang kejahatan, maka dia akan dapat kejahatan. Mana orang yang menggali lubang supaya orang jatuh, dia akan jatuh. Man hafara bi'ran, siapa yang gali lubang supaya orang lain jatuh, ya ka'u fihi, dia akan jatuh. Supaya kita dalam hidup, tuan-tuan, jangan fikir nak jatuhkan orang dengan tanpa sebab. Kerana kepentingan kita, dan saya yang jatuhnya bukan orang tu, kita. Dia dah orang baik, dia orang soleh, lalu kita nak jatuhkan dia. Dia pengusi yang bagus ni, jatuhkan dia. Ingat yang jatuhnya kita, bukan dia. Supaya kita tahu tentang bila orang tu buat sesuatu kepentingan dirinya, bukan kepentingan agamanya, bukan kepentingan umumnya, maka dia akan lihat kesan buruk pada dirinya. Maka akhirnya Nabi Isa AS diangkat. Allah berfirman, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Tidaklah mereka berjaya membunuh Nabi Isa, tidak juga mereka berjaya menyalibnya, bahkan mereka ini telah dikonfuskan. Bahkan Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Bal syubbiha lahum, mereka jadi anggap orang lain tu Nabi Isa. Dia macam cerita pemburu hutan. Dia ingat kawan dia tu kijang, dia pun tembak kawan dia. Tengok bergerak, mati. Tu orang berburu di hutan, dia ada petua dia. Dia tak akan tembak kalau kawan dia tak ada sebelah dia. Walaupun nampak macam kijang tu, kijang, jangan tembak. Petua orang masuk hutan. Sebab banyak cerita bila masuk hutan, dia sangka kijang, dia sangka sekian, rupanya kawan dia. Bila dia nak menembak, tengok kawan dia tak, kawan tak ada, tak akan tembak. Biar dulu. Kadang tengok gerak-gerak, rupanya kawan berak, dia tembak. Dia ingat kancil, cerita betul. Tapi kawan dia kata, kawan dia nak berak tak beritahu. Kau sakit perut, pergi. Yang ni terus mengendak-ngendak. Ngendak, tengok apa dia gerak. Kali tengah qada hajat, tengah istinja, tengok gerak-gerak, bam sekali, mati kawan. Tu saya tanya orang biasa masuk hutan. Petua maksudnya petua ni pengalaman. Petua ni ada betul, ada tak betul. Pengalaman betul. Ustaz dia kata kita, Ustaz kalau masuk hutan, kalau kita nak tembak, pertama kita pastikan kawan kita ada sebelah.
Kalau tak ada, kita tak akan tengok. Biarlah lalu berapa ekor, tak akan tengok. Kita takut. Ini dia akan tengok kawan dia ada, okey, baru tengok. Oh, dia akan sembelih ataupun ambil lah. Tapi kalau kawan tak ada, dia tak akan tengok. Itu betul. Ini macam kita sebut bal syubih halau. Waktu mereka serbu tempat Nabi Isa AS mengajar, situasinya kelang kabut. Akhirnya mereka nampak yang bukan Nabi Isa itu Nabi Isa. Maka mereka tangkap, mereka membunuh, mereka mensalibkannya. Lalu dikelirukan semua. Dan Hawariyun yang sebenar, mereka melihat Nabi Isa diangkat. Tengok depan mata mereka. Sebagaimana mereka saksi kepada hidangan langit turun, mereka juga menjadi saksi bahawa Nabi Isa diangkat ke langit. Tengok. Sebab itu tuan-tuan, kerana mereka juga pencatat Bible yang sebenar. Antaranya ialah Matta atau Mat. Antaranya ialah Luka, yang penulis yang asal mereka ini Hawariyun. Mereka tulis Bible itu betul tentang Nabi Isa tidak dibunuh, tetapi ceritanya lain. Maka ditulis semula. Kerana Bible ni melalui proses penulisan yang panjang. Pindah, tolak, tokok, tambah, mengikut pemerintah. Sehingga dia tidak lagi menjadi kebenaran. Keliru semua. Akhirnya salib yang jadi alat untuk membunuh Nabi Isa itu dimuliakan. Alat untuk membunuh apa yang mereka sangka Nabi Isa dimuliakan. Sejak bila pula salib sebahagian daripada agama Nabi Isa? Ia tidak pernah jadi sebahagian agama Nabi Isa. Hanya kerana salib itu punca Nabi Isa pada pandangan mereka jahil ini dibunuh, lalu mereka memuliakan salib. Salib tak ada kena-mengena. Tidak pernah disebut salib dalam Bible. Sebab itu Nabi Isa bila turun nanti, Nabi Isa akan mematahkan salib. Yukassirus salib. Sebab Kristian menjadikan salib itu sebagai agama. Salib besar. Padahal salib itu alat. Kita tak menjadikan alat sebagai suatu kemuliaan. Itu alat. Tapi kerana mereka telah ditipu dengan penipuan sejauh yang panjang, akhirnya hari ini bukan Nabi Isa dimuliakan, dengan sebab yang dimuliakan salibnya. Maka mereka jaga salib. Kat mana pun tak sama lambang salib. Tak ada kena mengena dengan Kristian, atau tak ada kena mengena dengan ajaran Nabi Isa AS. Nabi Isa ajar kepada mereka takut, redha. Redha kerana kehilangan Nabi Isa AS, dan redha juga melihat bagaimana pengkhianatan berlaku pada orang paling dekat. Dan cinta kerana Allah, walaupun Nabi Isa sudah pun Allah angkat. Cinta pada Allah tak pernah padam dengan siapa pun yang datang dan pergi, kerana Allah itu sentiasa berada di hati orang beriman. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, bodohnya kamu, rezeki Allah tetap sampai pada kamu. Sebagaimana contoh, kata Syekh Abdul Qadir, ada seorang tu duduk kat Khurasan, dan dia cuma ada satu zuriat berada di Iraq. Bila dia mati, bukankah harta pusaka itu akan pergi kepada anaknya di Iraq, walaupun anak dia tak tahu? Sebab itu namanya harta pusaka. Nak tak nak akan sampai. Tuan-tuan, secara logik kata Syekh Abdul Qadir gini, kita kalau ayah kita matilah, ataupun orang yang kita kawal mati, automatik harta tu kita dapat kat kita, walaupun kita tak ada waktu kejadian tu, atau kita mungkin berada jauh, atau kita tak tahu pun ayah kita ada harta tu. Saya tak tahu ayah saya ada harta ni sebab disimpang sini, disimpan dekat negara-negara lain misalnya. Kita tak tahu ni. Tapi dah namanya pusaka, akan sampai juga tangan kita kerana kita warisnya. Syekh tu kena nak beritahu gini, rezeki ni Allah akan beri pada kamu walau kat mana kamu ada. Sebagaimana contoh harta pusaka tadi, walaupun kamu tak tahu ayah kamu memiliki harta sekian banyak, bila mana dia mati, dia automatik akan sampai pada kamu. Maka rezeki Allah Ta'ala akan sampai. Jangan takut. Sebab tu orang beriman, dia lah orang paling berani berniaga, sebab dia yakin rezeki itu datang dari Allah. Dia paling berani bekerja sendiri. Tapi hari ni kita ditipu dan kita ditakut-takutkan. Kita pun takut nak masuk bidang bisnes, takut. Walau ini kita patut jadi lebih berani. Kali ini memang rezeki kita dia akan datang. Jangan takut, teruskan, buat je usaha. Dia akan datang sebagaimana Allah tetapkan. Kalau dia di langit, dia akan diturunkan. Kalau dia di bumi, dia akan dikeluarkan. Kalau dia jauh, dia akan didekatkan. Kalau sekiranya Allah takdirkan dia ini banyak, maka akan diberikan banyak. Dia akan diberikan pada kita, diberkati.
maka rezeki yang Allah janji pada kita sampai. Oleh sebab itu kita tuan-tuan bila tahu rezeki ni apa yang Allah tentukan, supaya kita berani melaksanakan perintah Allah. Kalau kata buat perintah Allah terjejas rezeki kita, maka ini pembohongan. Kerana rezeki itu Tuhan dah tetapkan, dia akan sampai pada kita walau bagaimanapun. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita dihina dan pencarian rezeki sehingga menghina agama kita, maka tinggalkan. Jangan memilih kehinaan dalam mencari rezeki, kerana Allah tetapkan kemuliaan dalam mencari rezeki. Kalau ada orang tuan-tuan dia bully kita dengan kerja dengan dia, tak bagi kita sembahyang Jumaat, tak bagi kita sembahyang, tuan-tuan jangan berfikiran pendek. Berhenti dan cari buat pekerjaan sendiri. Rezeki Allah tetap datang. Kerana bukan manusia yang menetapkan rezeki, Allah. Dia akan datang sebagaimana harta pusaka itu datang kepada pemiliknya, bukan lebih kuat pada itu. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, kamu orang awam tak nak cakap babak ni, nak cakap bab makan minum. Sebab itulah kalau blog makan minum ramai orang tengok, sebab suka. Itu memang percakapan kita. Itu buat je rancangan makan je, ambil video depan, kerjanya makan, view 2 juta makan. Bernama mukbang untuk makan. Ni akhirnya mati sebab makan. Dia jauh kat kamera, dia tak cakap apa-apa, dia cuma ngunyah. Orang tengok. Itulah cerita kamu awam, memang kerja kau makan. Yang orang duk ceramah, duk nasihat, itu tak nak. Itu kau dengar pun sebahagian tak semangat dengar, mata pun hilang pejam. Kau tengok makan dia pun sampai habis makan. Sedap tengok dia makan sedap. Makan telur 40 biji sekali makan. Sekian. Tak aneh ada orang tengok rancangan makan. Ngunyah dia tengok. Kenapa? Memang kamu orang awam, cerita kamu makan. Dan kamu tak mungkin minat untuk kita berbicara hal-hal yang kamu anggap ni macam berat je Ustaz cakap ni. Berat saya cakap, berat lagi yang kamu makan tu. Artinya ada orang bila bicara agama dia macam berat. Ustaz cakap ni ilmu tinggi sangat. Tapi kalau cakap abang makan, semuanya jadi macam okey. Sebenarnya kita tak interested, kita tak minat cerita-cerita ni. Cenderung sebab syahwat kita ni adalah monster dalam diri kita. Syahwat sudah membesar bagaikan gergasi. Kita tak boleh tundukkan syahwat. Sebab tu Syekh Abdul Qadir sebut tadi, tundukkan syahwat. Bagaimana kita nak kawal syahwat, khalwat. Tentu kita akan dapat. Bicara agama tidak ada istilah tinggi sebenarnya. Tak ada. Kan agama ni fitrah. Sebab dia bercakap agama tingginya. Tak ada istilah tinggi. Melainkan kita tak sampai level tu. Kita ni masalah. Bukan yang apa yang dia ajar dalam agama tu bermasalah. Yang masalahnya kita. Kerana kita selalu downgrade diri kita dalam bab agama, tapi upgrade diri dalam bab dunia. Di bab dunia boleh pula dia. Saat saya nak pergi kat Vietnam, orang kata restoran tu sedap. Awak semata pergi Vietnam sebab nak pergi restoran? Sedap. Macam Vietnam. Pergi Vietnam. Kuliah ni sebelah rumah tak pergi. Kenapa? Syahwatnya besar. Saat saya ni nak pergi mana? Manchester United. Tengok bola. Semangat awak. Kena kan? Saat kena masuk ni stadium Wembley ni kena masuk. Tengok bola. Beli baju berapa ringgit? Beli baju ada RM200. Baju $200. Ni kalau pergi kuliah baju pun tak boleh beli. Akan je baju hak ada. Duduk. Ni baju beli $100 dah. Ni tiket ni dekat $100, $200, ada yang sampai $500. Beli tiket pula. Aduh. Seronoknya. Ya kan itu syahwatnya. Tapi bila pergi agama, maka kenapa kita tak punya kekuatan itu? Kerana syahwat kita. Itu Syekh Abdul Qadir dia cakap tentang rawatan syahwat dengan berkhalwat. Sampailah kita dapat nur ilmu yang sebenar. Akhirnya mudah untuk kita mempunyai semangat dan beragama. Kerana tuan-tuan selalu kita ingatkan kesudahan kita mati. Kesudahan kita syahwat ini tak berguna lagi. Tuan-tuan bayangkan bila kita nak dekat nak mati, yang pertama akan mati sebelum kita mati syahwat kita. Kita tak selera lagi makan. Tak selera lagi minum. Tak selera lagi bercakap. Tak selera lagi nak bergaul. Tengah sakit nak gaul siapa? Tak selera pada semua benda-benda yang selama ni syahwat kita macam raja. Akhirnya hinanya kita hari itu. Lalu kita pun mati. Maka syahwat telah meninggalkan kerosakan besar dalam hidup kita. Masuk dalam kubur bertemu dengan munkar nakir.
Bayangkan jiwa yang atau hidup yang dah rosak, dirosakkan oleh syahwat. Bagaimana mungkin lepas dengan jawapan kubur? Bagaimana mungkin selamat daripada kegelapan kubur dan juga suasana yang mengerungkan tadi? Sebab itu tuan-tuan, sebelum syahwat kita meninggalkan kemusnahan besar dalam hidup kita, maka singkirkan syahwat. Tundukkan dia, biar dia ikut syariat. Biar berubah citra hidup kita. Kita sukakan agama, kita sukakan taat pada Allah, kita suka berbuat baik, kita suka melaksanakan seluruh perintah Allah dalam hidup kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.